minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah, al-fadil pada al-fadil datuk dan semua jemaah pencinta ilmu yang dengan izinnya dapat juga kita duduk dalam majlis ilmu pada malam ini. Syukur alhamdulillah kita masih lagi menjadi pilihan Allah. Kuliah maghrib kita petang ini adalah daripada saluran Google Meet Gemah Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditakbir urus oleh Ahli Jatuhkuasa Gemah Nur Iman, akan dipimpin oleh yang berbahagia yang amat arif Datuk Haji Abbas bin Nordin, dengan tajuk kita hari ini hak-hak wanita dalam Undang-Undang Keluarga Malaysia. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon izin Ustaz Datuk untuk memimpin bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dengan ini saya menyerahkan majlis ini kepada yang amat arif Datuk untuk meneruskannya dengan segala hormat dan penuh takzim. Dipersilakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Terima kasih kepada pengacara majlis yang saya hormati Puan Rosniati binti Mansur bersama barisan kepimpinan Gemah Nur Iman, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah menyambung kembali perkongsian kita berkaitan dengan hak-hak wanita. Hak-hak wanita dalam undang-undang keluarga Islam di Malaysia. Bila sebut hak-hak wanita ni sebenarnya ia terangkum juga di sebalik itu hak-hak para suami dan juga lelaki. Cumanya undang-undang keluarga Islam ini pada pengamatan saya adalah lebih memelihara hak-hak wanita dan juga anak-anak. Itulah kelebihan undang-undang keluarga Islam kita bertepatan dengan hukum syarak. Wanita dan anak-anak ini adalah golongan yang dianggap lemah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat
dan tanggungjawab kepada orang lelaki terutamanya untuk membela. Sebab itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang lelaki itu adalah pemimpin yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk melindungi dan menjaga hak-hak wanita, termasuk juga anak-anak. Jadi hadirin hadirat sekalian, dalam masa yang sama juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesihatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat keamanan, rezeki yang melimpah ruah, sedangkan saudara mara kita di Palestin sedang bertarung nyawa dengan bekalan makanan yang dikabarkan hampir habis, air pun tak ada, dan serba kekurangan. Marilah sama-sama kita jangan lupalah mendoakan saudara mara kita di Palestin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada mereka, ditenangkan hati mereka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memenangkan mereka ke atas Yahudi Israel. Jadi hadirin sekalian, kita balik kepada perkongsian kita berkaitan dengan hak-hak wanita dalam undang-undang keluarga Islam di Malaysia. Pada minggu yang lepas saya dah berkongsi dengan sedikit berkaitan dengan isu yang berkaitan iaitu berkaitan dengan siapakah yang boleh disabitkan sebagai anak, dan sebab ia berkait dengan hak jagaan anak dan juga nafkah anak. Dan minggu lepas saya dah masuk sedikit berkaitan dengan orang yang diberi oleh undang-undang dan hukum syarak keutamaan untuk menjaga anak dengan perintah mahkamah. Pada malam ini hadirin sekalian, sebab apabila saya meneliti balik berkaitan dengan anak sah taraf dan juga anak tidak sah taraf yang kita bincang sebelum ini. Apabila saya meneliti balik, rupanya ada mungkin saya terlepas pandang sebelum ini. Dalam kes nasab anak ni ada dua cabang. Yang pertama yang kita panggil pengesahan nasab anak. Dan yang kedua menafikan anak, menafikan nasab anak. Ada dua keadaan. Ada orang yang nak mensabitkan anak itu adalah anak dia, ataupun anak dia bersama bekas suami atau bekas isteri. Di samping itu pula ada orang yang nak menafikan, nak menafikan anak. Ni saya nak bacakan ada beberapa kes yang telah saya kumpulkan. Ada 1, 2, 3, ada 4 kes. Ni kes sebenarlah yang dibicara di Mahkamah Syariah. Allahu Akbar. Kes sebenar yang dibicara di Mahkamah Syariah berkaitan dengan dua perkara tadi, iaitu nak mengesahkan nasab dan juga ada kes nak menafikan nasab. Ada dua keadaan. Kes yang pertama ni kes baru lagi ni, kes di Negeri Sembilan. Kes di Negeri Sembilan baru tak barulah tahun 2016 yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Sembilan. Ketika itu saya belum lagi menjadi Ketua Hakim Syar'i 2016 yang dibicarakan oleh 3 orang panel Hakim Rayuan Negeri Sembilan pada waktu itu,
iaitu saya bacakan sedikit ya. Ini saya ingat kes ni penting jugalah. Bukan penting juga, penting untuk kita faham dan juga baru kita tahu bagaimana sebenarnya mahkamah menentukan nasab anak, ataupun jika orang itu nak menafikan anak itu bukan anak dia, macam mana cara sebenarnya. Tu ya. Dalam kes ini dalam kes saya tak boleh baca lah kot, saya ingat siapa lawan siapa ni ya. Jadi kes sensitif ni kita kena jagalah ya, jaga maruah orang yang terlibat. Jadi saya tak sebut nama lah. Ya, A lawan B lah saya sebut ya. Dalam kes ini pihak perayu ya, seorang lelaki merayu kepada mahkamah ya, bila pihak perayu ni lelaki, maknanya yang kena rayu adalah perempuan lah ya. Perempuan. Perayu dalam kes ini tidak berpuas hati terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ya, yang telah yang diberikan pada 5 hari bulan Mac 2015 dalam kes tuntutan pengesahan nasab ya. Mahkamah Tinggi Syariah telah membuat keputusan. Tadi saya sebut kes Negeri Sembilan, silap saya. Kes di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dalam kes yang asalnya di Mahkamah Tinggi itu, Mahkamah Tinggi dah buat keputusan iaitu menolak pemohon dalam kes ni perayu lah ya. Mahkamah mensabitkan dalam kes ni, maksudnya kes di Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Lumpur ni dulu ni, perayu ni ya, ini bapa ni yang lelaki lah ya, dia mohon untuk menafikan nasab anak dia. Ada berapa orang anak ni. Anak ketiga menafikan nasab anak ketiga. Tetapi dalam kes itu mahkamah tolak permohonan. Mahkamah tolak permohonan, malah mahkamah mensabitkan anak ketiga dia tu dinasabkan kepada lelaki tersebut lah sebagai bapa yang sah mengikut hukum syarak dan undang-undang. Jadi kenapa bapa ni nak menafikan nasab anak ni ya? Sebab anak yang ketiga ni dilahirkan selepas bercerai ya. Dalam kes ni perayu telah mengesyaki ya, dia mengesyaki bahawa anak dia ya, anak dia yang ketiga itu adalah bukan anak kandungnya ya, sebab paras rupanya tidak sama dengannya ya. Ni punca lelaki tadi mengesyaki anak ketiganya yang lahir selepas bercerai itu bukan anak dia. Perayu kemudian telah menjalani ujian DNA sebanyak 2 kali dan perayu mendakwa bahawa keputusan daripada kedua-dua ujian tersebut mengesahkan bahawa perayu bukanlah bapa biologi kepada anak ketiga. Buat DNA pun bukan anak dia. Ya. Tak matching lah orang kata ya. Semua orang pernah dengar pasal DNA ni. Ada yang tak tahu ke dalam apa ni, dalam grup? Pernah Datuk, pernah dengar dan tahulah. Dia DNA ni dia begini yang dia sekalian. Pernah dengar. DNA ni satu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang pada saya sangat unik lah. Sebab DNA semua orang ni tak sama. Tak sama kecuali dia ada hubungan darah ya. Ada hubungan darah tu. Itu pun bukan 100% lah ya. Jadi dia kalau ada kaitan ya. Sebab itu nak memastikan DNA. Ini dulu saya cerita satu kes yang agak ni lah ya, sebelum saya sambung kes. Satu ketika ada satu kes
kes yang tak elok lah ya. Satu pusat tahfiz di Selangor diserbu oleh pihak polis kerana salah seorang daripada guru tahfiz tersebut melakukan pelucahan yang melampau terhadap anak muridnya. Jadi anak murid ni dah tak tahan akibat perbuatan ustaz tahfiz ni. Dia buat aduan kepada mengadu kepada ustaz yang lain tu nasihat supaya report polis ya. Apa kes sebenarnya hadirin sekalian ya? Kesnya ialah guru ini melakukan kelucahan yang melampau kepada budak tahfiz ni, iaitu budak tahfiz ni dipaksa untuk melakukan seks luar biasa lah ya. Ni dalam kes ni bukan hubungan seks, tetapi dia arah budak tu untuk mengeluarkan air mani ustaz tu mana dia suruh budak lelaki ni pegang lah ya. Pegang dan sampai terkeluar air mani ustaz ni. Jadi air mani ni terpancut ke dinding ya, ke dinding. Bila terpancut ke dinding, kes ni pula dah berlalu beberapa tahun ya, lebih daripada setahun lah ya. Dan sehinggalah budak ni tak tahan diperlakukan oleh ustaz ni, dia buat aduan ya. Jadi apabila telah berlalu setahun lebih ya, apa jadi dengan ni? Jadi kes ni, macam mana polis nak siasat kes ni yang bahawa kesan air mani tadi ni dibuat dalam satu tempat, terpancut kena dinding. Rupanya hadirin sekalian, ada satu alat yang diguna oleh pihak polis yang guna cahaya macam lampu infrared ke atau yang saya tak pastilah. Apabila disuluh ke dinding, walaupun dah setahun lebih, masih ada lagi kesan tu dekat situ. Ya. Jadi DNA ni, uniknya DNA ni Allah Ta'ala cipta. Jadi pihak polis ni ambil, dia calit pada dinding tu, untuk dapatkan sedikit kesan air mani dengan bantuan cahaya tadi tu, cahaya infra tadi. Ya. Ada satu alat lampu yang ini pihak polis je lah yang ada kot penyiasat ni. Dan mungkin ada dalam pasaran, wallahu alam, tak tahulah saya ya. Diguna tu. Jadi dengan bantuan cahaya tadi tu, pihak polis ambil pada dinding. Ini unik dia ni. Walaupun dah setahun lebih ya. Jadi kemudian diambil bahagian macam nak ambil DNA pada kita ni mudah je, ambil air liur ke, rambut ke, kulit kita ke, cubit sikit. Dibuat padanan. Ya. Dibuat padanan kalau dalam kes polis ni di makmal lah. Di makmal forensik di Petaling Jaya. Dulu semasa saya jadi hakim mahkamah rendah dulu, kami dibawa melawat. Bagaimana ujian DNA ni dijalankan, kami diterangkan di situ, ditunjuk bagaimana. Dan prosesnya tak ambil masa yang lama pun. Jadi itulah uniknya DNA ni. Jadi tak boleh nak tipu lah orang kata maknanya. Tak boleh. Jadi dalam kes yang saya baca ni, kita balik pada kes tadi ya. Saya nak cerita pasal DNA tu sajalah ya. Bagaimana uniknya DNA ni. Sebab itu dalam kes aksiden ya. Kita ingat satu masa dulu kes aksiden yang terbakar dulu kan. Jadi diambil DNA ni untuk memastikan yang mayat sipulan ni siapa sebenarnya. Itu DNA itulah yang boleh pengesan ya. Jadi hadirin sekalian, dalam kes ni bila perayu ni dia mengesyaki anak yang ketiga tu yang lahir lepas bercerai tu bukan anak dia, maka dia pun buat ujian DNA. Bila buat ujian DNA, sahlah itu bukan anak dia lah ya. Sebab tak ada persamaan langsung ya. Perayu ni dia bekerja di syarikat Petronas ya, di Sarawak. Dia tinggal suami isteri ni sehingga bercerai lah ya, bercerai tahun 2010 ya. Kemudian
yang ni lah yang menduka citakan dalam kes ni, fakta dalam kes ni terpaksa saya sebut lah ya. Bila bapa ni, bekas suami ni mengesyaki anak ni, bawa kes ke mahkamah ya. Bila dibicara di mahkamah, yang paling mengharukan kita lah, paling menduka citakan kita, bekas isteri ni mengaku dia pernah melakukan hubungan ramin dengan lelaki lain ya. Dengan lelaki lain, dan juga dia kata dengan suami itu pun ada jugalah sehingga bercerai ya. Kali terakhir sebelum perceraian ya, pada pertengahan November 2010 ya. Dia kata last dengan suami dia pertengahan November 2010, anak lahir pada 1 bulan 6 2011, iaitu lebih kurang 5 bulan ya. 5 bulan selepas suami ni bercerai lah, suami isteri ni bercerai ya. Jadi dalam kes ni ya, mahkamah ya, bila tengok dalam kes ni, suami tadi mengesyaki kan. Jadi apa mahkamah rayuan bila tengok nota keterangan semasa perbicaraan di mahkamah tinggi, meneliti keterangan kedua belah pihak, dalam kes tu perayu tu dia mohon satu pengisytiharan ya, bahawa anak ketiga yang lahir lepas bercerai tadi adalah anak tidak sah taraf ya. Anak tidak sah taraf kepada dia lah ya, mengikut hukum syarak dan undang-undang. Jadi mahkamah rayuan ketika tu mendapati dalam permohonan perayu ni dimuatkanlah affidavit sokongan ya, dengan keputusan DNA tadi sebanyak 2 kali ya. Dan dia mengesyaki anak tu bukan anak dia ya. Apa kata mahkamah rayuan ya? Mahkamah rayuan kata, kami berpendapat kes ini sebenarnya bukanlah kes pengesahan nasab, tetapi adalah satu kes penafian nasab. Ni ada beza, ni saya sebut tadi ni. Pengesahan nasab, bukan kes pengesahan nasab, tapi adalah satu kes nak menafikan nasab. Dia nak menafikan anak yang lahir lepas bercerai itu. Ada orang kat tangan ni nak tanya ke apa ya? Tekan kot Datuk. Mungkin tertekan ya. Saya teruskan ya. Ya, teruskan. Alright. Jadi apa beza dua kes ni? Mengesahkan nasab dengan menafikan nasab. Mengesahkan nasab adalah nak mengesahkan seseorang kanak-kanak itu adalah anaknya. Ya. Seperti dalam kes pengesahan nasab kanak-kanak yang lahir dari perkahwinan tidak sah atau batil ya, atau nikah sindiket dan sebagainya. Manakala penafian nasab adalah sebaliknya. Ya. Sebab apa? Sebab apa mahkamah rayuan bezakan hadirin sekalian? Sebab cara pembuktian tu berbeza. Nak mengesahkan nasab ni berbeza, cara nak buktikan di hadapan mahkamah berbeza dengan nak menafikan nasab. Hukum syarak, kata mahkamah rayuan, hukum syarak telah menetapkan cara khusus dalam menafikan nasab, iaitu melalui kaedah li'an. Ya, melalui kaedah li'an. Jadi maksudnya hadirin sekalian, siapa yang nak menafikan anak tu adalah anak dia, dia kena filekan kes li'an di mahkamah. Apa kes li'an ni? Kes sumpah. Bersumpah menafikan nasab. Kes li'an ni ada dua lah. Yang pertama berli'an nak mengatakan isteri tadi ni berzina dengan orang lain. Itu li'an juga. Ya. Yang kedua nak menafikan anak yang dikandung oleh isteri ini ataupun anak yang dilahirkan oleh isteri ini bukan anak dia. Itu li'an yang kedua. Jadi dalam kes nasab ni, nak menafikan anak adalah dengan bersumpah li'an. Dia kena file kes ni di mahkamah
untuk menafikan anak ni, ya. Dia kena bersumpah di hadapan mahkamah. Ini yang diberitahu oleh hakim-hakim rayuan dalam kes ni, ya. Jadi dalam peruntukan undang-undang di wilayah persekutuan ini, ya, menyebutkan, ini yang dipetik oleh hakim rayuan, jika seorang perempuan yang berkahwin dengan seorang lelaki melahirkan seorang anak lebih daripada 6 bulan Qamariah dari tarikh perkahwinannya itu, atau dalam masa 4 tahun Qamariah selepas perkahwinannya dibubarkan, sama ada oleh sebab kematian lelaki itu atau oleh sebab perceraian, dan perempuan itu pula tidak berkahwin semula, maka lelaki itu hendaklah disifatkan sebagai bapa anak itu. Ini mengesahkan nasab, ya. Tetapi lelaki itu boleh dengan cara li'an atau kutukan bersumpah tadi depan mahkamah, ya, menafikan anak. Menafikan anak itu sebagai anaknya di hadapan mahkamah. Jadi peruntukan undang-undang ni ada dua. Yang pertama nak menasabkan anak, ya, sah nasab. Dan yang kedua nak menafikan anak ini sebagai anak dia. Ada dua keadaan, ya. Dalam kes ini hakim-hakim rayuan ini merujuk kepada kes Negeri Sembilan. Ada satu lagi kes rupanya depan saya ni, kes Negeri Sembilan. Kes yang lain lah, ya. Dalam kes Negeri Sembilan ni faktanya hampir sama lah, ya. Hampir sama. Satu lagi pasangan, ya, yang di kes Negeri Sembilan ni dia ada 2 orang anak, ya, 2 orang anak. Kemudian dalam kes tu dia filekan tuntutan pengesahan nasab anak di Mahkamah Tinggi di Seremban, ya, Negeri Sembilan, ya. Untuk mengesahkan nasab anak kedua, ya, yang diragui oleh bapa ni, ya, oleh bapa dia, ya. Dalam kes Negeri Sembilan ni pun sama juga, cuma anak ni lahir lepas bercerai ni lebih kurang 3 tahun selepas berlaku perceraian, ya. Bukan, suami tadi ni, bapa tadi ni dah 3 tahun bercerai baru dia buat tuntutan, ya. Tuntutan untuk mengesahkan anak tu, ya. Mengesah tarafkan anak itu sama ada anak dia ataupun bukan, ya. Jadi dalam kes di Negeri Sembilan ni pula, tadi kes di wilayah persekutuan, ya, kes di Negeri Sembilan ni hakim bicara arah orang ni buat ujian DNA, ya. Buat ujian DNA. Dia nak menafikan anak dia, ya. Anak tu bukan anak dia, ya. Tapi bila mahkamah dalam masa perbicaraan, mahkamah arah dia buat ujian DNA, ya. Bila buat ujian DNA, buat ujian DNA, kes di Negeri Sembilan ni, buat ujian DNA, keputusannya ialah 99% bahawa anak itu adalah anak dia, ya. Dalam kes di Negeri Sembilan ni, bila mahkamah buat arah supaya bapa tadi ni nak menafikan nasab anak dia tadi ni, buat ujian DNA, ya. 99%, ya. Cuma dalam kes di Negeri Sembilan ni, ya, bila dia nak menafikan anak dia, ya. Dia nak menafikan anak tu bukan anak dia, ya. Bila buat ujian DNA, 99% itu adalah anak dia. Mahkamah rayuan yang sama juga, ya, mahkamah rayuan di Negeri Sembilan ini putuskan sama macam mahkamah rayuan di Kuala Lumpur tadi, di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dia kata ini bukan cara yang betul lah untuk menafikan anak. Bukan buat ujian DNA ni bukan untuk tujuan menafikan nasab anak, tetapi jika buat ujian DNA ni adalah sebahagian daripada qarinah, bukti sokongan untuk mensabitkan nasab.
Jadi kalau nak menafikan nasab, apa dia cara dia? Cara dia ialah memfailkan kes li'an di mahkamah. Jadi dua-dua kes ni yang ditegur oleh mahkamah rayuan ni ialah cara lah. Ya, cara. Jika nak mensabitkan nasab anak, okey, buat ujian DNA, lepas itu ada keterangan bahawa anak ini lahir dalam tempoh perkahwinan, ya, dalam tempoh perkahwinan selepas akad nikah, lahir lebih daripada 6 bulan 3 lahzah yang saya terang dalam kuliah yang lepas, ya. Atau selepas bercerai dia anak ini lahir dalam tempoh 4 tahun, ya, lepas kalau ikut undang-undang lah, sebab kita ambil pendapat mazhab Syafi'i, ya. Selepas bercerai, suami isteri ni anak ni lahir dalam tempoh kurang daripada 4 tahun lepas bercerai, dengan syarat dia tidak disentuh oleh lelaki lain, dia tak kahwin dengan lelaki lain, dan tak ada bukti yang dia melakukan hubungan kelamin dengan mana-mana lelaki. Boleh sabit nasab. Ya, itu cara nak sabitkan nasab. Ya. Macam ujian DNA itu hanya sebagai keterangan, kita panggil qarinah lah, keterangan sokongan. Tetapi jika nak menafikan nasab anak ni satu jalan saja, iaitu failkan kes di mahkamah, apa dipanggil kes li'an, ya, kes li'an. Kes li'an ni pun ada pula ada tempoh masa dia, ya, ada tempoh masa dia. Kalau mengikut daripada apa yang dipandukan oleh mahkamah rayuan, ya, dalam kes-kes yang saya sebut tadi ni, ya, mestilah dengan segera, ya, mestilah dengan segera untuk menafikan anak ni. Bukan tunggu macam kes yang saya sebut tadi ni, di kes di Negeri Sembilan tadi ni, dia tunggu sampai 3 tahun dah bercerai baru nak nafikan anak tu, ya. Sepatutnya ada pandangan yang mengatakan dalam tempoh 3 hari selepas anak dilahirkan. Ada pandangan hukum syarak dalam tempoh 7 hari selepas anak dilahirkan, ya. Sebab apa 7 hari? Sebab selepas 7 hari anak tu diberi nama. Ini mengikut adat kebiasaan yang dianjurkan oleh Islam. Hari yang ketujuh itu dilakukan akikah anak tersebut dan diberi nama. Bila beri nama, nak binkan pada siapa? Mestilah nak binkan kepada bapa dia. Sebab itu hukum syarak, jika nak menafikan anak tu bukan anak dia, hendaklah dalam tempoh 7 hari itu. Dah berlalu tempoh 7 hari itu, dianggap itu penafian itu tidak lagi sah, ya. Dan dalam konteks hari ini kena failkan kes di mahkamah, kalau nak menafikan anak, ya. Nak menafikan nasab anak, ya. Jadi saya ingat itu 2 kes yang ni lah, yang saya rasa boleh beri sedikit kepahaman, ya, kepada hadirin sekalian, ya. Ada 2 kes lagi, tetapi dua-dua kes ni panjang lah. Saya ingat tak payah kot saya kongsikan. Ada yang tak faham ke apa yang saya sampaikan tadi ni? Saya ingat perkara tu mudah saja. Maknanya nak sabitkan nasab anak ni kena ke mahkamah, dan pembuktiannya mungkin lebih ni lah, lebih mudah lah, ya, nak mensabitkan nasab anak lebih mudah daripada kes li'an. Kes li'an ni nak menafikan nasab anak ni sebab nak kena bersumpah tu. Wallahi wa billahi wa tallahi, dia nak kena bersumpah nak menafikan nasab anak, ya. Sama macam kes li'an yang nak menyatakan bahawa isteri ni telah berzina dengan orang lain, ya. Tu kes li'an juga. Wallahi wa billahi wa tallahi, 4 kali sumpah. Sumpah yang kelima tu sumpah dipanggil sumpah laknat, ya. Jika berdusta maka ke atasku laknat Allah, lebih kurang macam tu lah, ya. Ada 4 kali sumpah diikuti dengan sumpah laknat yang kelima. Ini li'an. Ini perkara yang sangat ni lah, ya, sangat berat. Dan saya ingat sepanjang saya hampir 30 tahun lah dalam kehakiman syariah ni, saya tak jumpa lagi lah kes li'an. Kes mensabitkan nasab anak tadi, jumpalah. Cumanya
kalau kita baca beberapa kes ni, dia makna yang Hakim Mahkamah Rayuan tegur tadi tu, sebab ada kes nak menafikan anak, nak menafikan anak tu anak dia, tetapi cara dia tak betul, buat ujian DNA dan sebagainya, tak betul, itu bukan cara menafikan nasab anak. Jadi sepatutnya dia buat menafikan nasab anak tu, dia filekan kes li'an, kes li'an. Mungkin atas sebab orang kita ni masih memegang bahawa sumpah laknat ni, sumpah wallahi wabillahi watallahi, satu perkara yang besar, mungkin orang tak berani. Itulah yang saya nampak pada hari ni. Jadi kita balik kepada kes sambungan kepada hak jagaan anak. Hari ni saya nak bacakan peruntukan undang-undang berkaitan dengan sambungan Seksyen 82 berkaitan dengan hak jagaan anak. Dalam kuliah yang lepas saya dah bacakan peruntukan Seksyen 82(2) iaitu senarai keutamaan hak jagaan anak. Kemudian Seksyen 82 ni panjang, saya ingat saya terus pergi kepada Seksyen 83 iaitu kelayakan. Bagaimana undang-undang menetapkan orang yang layak menjaga anak. Seseorang yang nak tuntut hak jagaan di mahkamah, sama ada ibu, sama ada nenek, sama ada bapa, ini seksyen yang dirujuklah. Yang melayakkan orang itu menjaga anak itu, ini kelayakan yang perlu untuk dapat hak jagaan ni. Seksyen 83 menyatakan seseorang yang mempunyai hak mendidik seseorang kanak-kanak berhak menjalankan hak hadanah jika yang pertama dia seorang Islam. Ini syaratlah. Sebab itu sebab anak ni adalah anak pasangan Islam. Dia seorang Islam. Yang kedua, sempurna akal. Yang ketiga, umurnya melayakkan dia memberi kanak-kanak itu jagaan dan kasih sayang yang mungkin diperlukan oleh kanak-kanak itu. Yang keempat, berkelakuan baik. Berkelakuan baik dari segi akhlak Islamiah. Ini dalam bila bercara perkara ni banyak ditimbulkan. Berkelakuan baik ni dari segi akhlak. Sebab ada juga kes yang mana ibu yang nak memohon hak jagaan ini bekerja sebagai GRO contohnya, GRO, pelayan di bar, tempat minum-minuman keras, di disko, dan sebagainya lah umpamanya. Ini dah bertentangan lah, dah bertentangan dari segi berkelakuan baik dari segi akhlak. Itu akhlak yang baik ini menjadi tuntutan. Antara tuntutan, antara perkara pokok yang ditekankan kepada siapa yang nak menuntut hak jagaan. Kemudian yang kelima, dia tinggal di tempat di mana kanak-kanak itu tidak mungkin menghadapi apa-apa akibat buruk dari segi akhlak dan ataupun jasmani. Ini pun satu perkara yang diambil kira oleh hakim untuk memutuskan hak jagaan. Persekitaran tempat tinggal lah maksudnya. Jadi saya ingat kalau kita pergi ke sekitar Chowkit Chowkit di Kuala Lumpur, siapa yang pernah sampai lah, di sekitar kawasan Chowkit itu ada satu penempatan
untuk kanak-kanak yang diusahakan oleh sebuah NGO iaitu anak-anak yang lahir daripada aktiviti, kita panggil aktiviti persundalan lah anak-anak yang senang cerita anak pelacur lah kanak-kanak yang lahir ni daripada pelacur-pelacur ni dikumpulkan oleh orang yang prihatin lah orang yang prihatin dan ditempatkan di satu tempat di kawasan Coket itu. Saya pun tak ingat nama pertubuhan dan juga tempat anak-anak ni dalam kawasan di sekitar Coket itulah Jadi siapa yang pernah pergi kawasan ini kawasan pelacuran, kawasan Maknyah kawasan apa lagi di sekitar tu. Ni kawasan yang kita panggil persekitaran Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih mungkin betul lah tu Puan Saadiah, terima kasih. Jadi persekitaran tu memang persekitaran yang pada saya sangat tidak baik lah tetapi mungkin bagi anak-anak ini sebab anak-anak ini ibu dia masih lagi bekerja tu bekerja yang tak senonoh tu cuma dari segi apa inisiatif yang diambil oleh satu NGO ni waktu mak dia ni bekerja ni, anak-anak ni duduk di situlah duduk di situ belajar sebab dia orang tak pergi sekolah, IC pun tak ada kad pengenalan tak ada, sijil lahir tak ada anak-anak ni anak-anak yang lahir daripada aktiviti maksiat jadi ini kalau dalam undang-undang ni persekitaran tu makna bukan persekitaran yang baik lah payahlah mahkamah nak ambil kira jika duduk di situ je. Kemudian itu kelayakan yang ada Ini menjadi pertimbangan mahkamah lah menjadi pertimbangan mahkamah. Ini belum masuk kes lagi insya-Allah nanti dalam kuliah akan datang lah saya akan kita bincang kes-kes. Kita tengok bagaimana mahkamah memutuskan hak jagaan. Ini kita tengok dulu peruntukan undang-undang. Kemudian Seksyen 84. Seksyen 84, Seksyen 83 tadi menetapkan kelayakan yang perlu ada. Islam, berakal, kemudian keupayaan dia memberi kasih sayang kepada anak tu, berakhlak baik, kemudian persekitaran yang baik, tempat tinggal yang baik lah. Jadi yang lain-lain itu termasuklah bimbingan, nak membimbing anak ni segi pelajaran, agama dan sebagainya itu semua diambil kira. Seksyen 84 ni pula nak menceritakan bagaimana hak jagaan ni boleh hilang sebab dalam Seksyen 82 menyatakan ibu adalah orang yang paling berhak terhadap hak jagaan. Jadi bagaimana hak jagaan ini boleh hilang Yang pertama, jika perempuan itu berkahwin, ni ibu tadi. Bila bercerai, dia berkahwin dengan seorang yang tidak mempunyai pertalian dengan kanak-kanak itu. Yang melarang orang itu berkahwin dengan kanak-kanak itu, jika penjagaannya dalam hal sedemikian akan menjejaskan kebajikan kanak-kanak itu, tetapi haknya untuk penjagaan akan kembali semula jika perkahwinan itu dibubarkan. Sekarang ni dalam syarat yang pertama ni, hak jagaan oleh seorang ibu tadi hilang jika dia berkahwin dengan seseorang yang tak ada pertalian dengan kanak-kanak itu. Maksudnya bukan ahli keluarga, di kalangan ahli keluarga anak-anak, kanak-kanak ataupun anak dia itu. Dia boleh hilang. Ini yang mahkamah lihat di sini, jika penjagaannya halal akan menjejaskan kebajikan kanak-kanak itu. Itu yang mahkamah tekankan lah. Maknanya ibu tadi bercerai dengan bapa dia,
ibu tadi dapat hak jaga anak, dia berkahwin dengan seorang yang bukan ada pertalian keluarga dengan anak dia tu. Ya. Tak boleh, ya. Akan hilang hak jagaan, ya. Jika penjagaan itu akan menjejaskan kebajikan. Jika penjagaan anak itu tidak terjejas, ya, mahkamah boleh pertimbang, ya, mahkamah boleh pertimbang bahawa hak tu tak hilang. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, jika perempuan itu berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terbuka. Dia bekerja di tempat-tempat maksiat tadi tu, ya. Yang ketiga, jika perempuan itu menukar pemestautinannya dengan tujuan untuk menghalang bapa kanak-kanak itu daripada menjalankan pengawasan yang perlu ke atas kanak-kanak itu. Ya. Berpindah dengan tujuan untuk menyusahkan bekas suami dia tengok anak dia. Ya. Itu saya dah sebut sikit, ya, dalam kuliah kita yang lepas. Kecuali bahawa seorang isteri yang bercerai boleh membawa anaknya sendiri ke tempat lahir isteri. Kecuali isteri ini bawa balik ke kampung halaman dia lah. Itu dibenarkan. Yang keempat, jika perempuan itu murtad. Ya, jika perempuan itu murtad ataupun keluar daripada Islam. Kes murtad ni pun satu hal juga, ya. Kes murtad ni pun satu hal juga yang membimbangkan kita lah. Hari ni ada banyak juga kes, ya, hadirin dan sekalian ni. Kalau saya boleh berkongsi lah. Kes bila berkahwin dulu, masuk Islam kerana nak berkahwin. Wa'iyazbillah, ya. Nak masuk, ya, dia masuk Islam kerana nak berkahwin. Kemudian bila berkahwin, sama ada suami atau isteri lah, tak kira, ya. Dua-dua dia. Sama ada yang lelaki ni masuk Islam nak mengahwini seorang perempuan Islam, ataupun yang perempuan Islam ni, yang perempuan yang bukan Islam ni, dia asal bukan Islam, masuk Islam sebab nak berkahwin. Ya? Dua-dua ada, lelaki ada, perempuan pun ada. Jadi bila berkahwin, ya, kadang-kadang tu itu yang menjadi inilah. Bila berkahwin kemudian tidak dapat bimbingan yang sewajarnya lah, ya. Tak belajar tentang tuntutan Islam, fardu ain, sembahyang, tutup aurat, puasa dan sebagainya, ya. Tak belajar fardu ain. Bila tak belajar fardu ain, jadi perkahwinan itu sama macam ni sajalah, hanya untuk menghalalkan hubungan kelamin saja, ya. Sedangkan tuntutan agama tak dipenuhi. Jadi bila tak ada agama ni, hadirin sekalian, dia akan kosong. Ya, kosong. Ya, sebab kita ni, kehidupan kita ni diisi dengan agama. Ya, kita yang dah biasa solat 5 waktu, ya, berpuasa, menutup aurat, ya, yang dah biasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita ada rasa liability tu, rasa kepertanggungjawaban, ya, untuk taat kepada Allah Ta'ala, dan kita rasa takut nak melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi bagi orang yang hanya masuk Islam kerana nak kahwin, dia kosong dan dia tak mau belajar, tak ada usaha nak belajar tentang Islam. Pasangan hidup dia pula tak membimbing dia kepada ajaran Islam. Ini yang berlaku, dan sekalian. Bila bercerai, dia nak balik masuk agama dia. Kembali murtad, ya. Dia nak murtad, keluar daripada agama Islam, ya. Yang disalahkan Islam lah, ya. Walhal sepatutnya disalahkan ialah pasangan hidup dia itulah, ya. Pasangan hidup dia, dan dia sepatutnya dia sendiri pun dia boleh kita persalahkan. Kenapa hanya masuk Islam kerana nak kahwin? Itu maknanya tak ikhlas nak masuk Islam. Ya, sebab kita masuk Islam ini, masuk dalam Quran sebut udkhulu fis silmi kafah. Masuklah dalam Islam keseluruhannya. Kita tak boleh tinggal. Kita tak boleh ambil Islam yang sedap je, nak kahwin je tak boleh.
Ya, kita kena ambil Islam keseluruhannya, tuntutan Islam keseluruhannya. Puasa, solat, puasa, zakat, zakat fitrah, kan? Wajib kita. Kemudian nak kena tutup aurat, belajar apa yang halal, apa yang haram, mana yang boleh makan, mana yang tak boleh makan. Itu tuntutan. Sebab itu bila ini murtad ni menjadi inilah hilang hak jagat kalau dalam tuntutan seksyen 84 yang saya baca tadi. Kemudian panjang cerita pasal murtad ni, pasal keluar Islam ni, hadirin sekalian. Saya ada banyak jugalah pengalaman, pengalaman yang menyedihkan lah, pengalaman yang merasa betapa perlunya kita menjalankan hukum hudud ni. Sebab sekarang ni bila hukum hudud tak dijalankan, orang dengan sewenang-wenangnya meminta kepada mahkamah nak mengisytiharkan dia bukan lagi seorang Islam, contohnya. Terbakar kita hendak sekalian, kita jadi dalam dilema. Sebab bidang kuasa mahkamah syariah yang ada pada hari ini, sekalian, hanyalah untuk mengisytiharkan sama ada orang itu masih lagi Islam ataupun tidak. Itu je bidang kuasa yang ada pada kita. Sebab hukum hudud tak dilaksanakan di negara kita. RUU 355 yang boleh memartabatkan sebahagian hukum hudud pun masih belum lagi. Masih belum berjaya lagi di table di parlimen. Nak bentang di parlimen pun belum berjaya lagi. Usahakan nak lulus di parlimen, lulus belum tahu. Sebab nak lulus apa ni, macam RUU 355 ni, sekalian, sekurang-kurangnya kena ada majoriti lah. Kalau nak buat undang-undang ni, yang paling mudah ada majoriti 2/3 lah. Tapi bila melibatkan hukum Islam, bila digembar-gemburkan ini adalah hukuman hudud, lagilah sekalian, banyak halangan dan sebagainya. Jadi ni bab-bab keluar Islam ni memang pada saya sangat mendukacitakan. Walhal kita negara Islam. Jadi saya nak cerita pun susah lah. Nak cerita pun banyak perkara yang menyedihkan. Banyak perkara yang menyedihkan dengan bidang kuasa yang terhad di mahkamah syariah ini. Kita buat apa yang termampu sajalah nampaknya. Itulah yang kita ada. Nak buat macam mana hadirin sekalian. Sebab kita hakim ni, jadi hakim ini menjalankan undang-undang yang telah dikanunkan. Kita menjalankan undang-undang yang telah diluluskan oleh parlimen ataupun oleh Dewan Undangan Negeri. Jadi selagi tak ada undang-undang, kita tak boleh nak buat apalah. Itu tanggungjawab siapa ni hadirin sekalian. Tanggungjawab kita semua lah sebenarnya. Tanggungjawab kita semua. Tanggungjawab semua umat Islam di Malaysia untuk memartabatkan hukum syarak. Allah Ta'ala tanya nanti ni. Allah Ta'ala tanya nanti apa usaha kita. Kalau kita bersekongkol pula dengan orang yang menentang hukum syarak, apa hukum dia tu? Menentang satu ayat Quran tu pun hukumnya kafir lah. Wal'iyyazubillah. Satu huruf pun ayat Quran ni kita tentang, kafir hukumnya. Murtad hukumnya. Wal'iyyazubillah. Jadi ni tanggungjawab kita lah. Tanggungjawab kita semua. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kekuatan untuk kita sama-sama mendaulatkan hukum syarak. Hukum syarak yang sepenuhnya lah hudud, qisas dan ta'zir. Dalam bab jenayah ni lah, hudud, qisas dan ta'zir. Itu tadi ada sekalian, balik kepada seksyen 84 yang saya baca tadi. Bab murtad tadi ni. Akan hilang hak jagaan. Yang kelima, jika perempuan itu mencuaikan atau menganiaya kanak-kanak. Ada 5 sebab
bagaimana hak jagaan boleh hilang. Ya. Jika seorang ibu tu dapat hak jagaan anak, dia boleh hilang. Yang pertama tadi, dia berkahwin dengan orang yang tidak ada pertalian keluarga dengan anak tu. Kemudian perempuan yang berkelakuan buruk secara terbuka, perempuan yang menukar pemestautinannya dengan tujuan menghalang bapa tadi untuk melihat anak tu. Yang keempat, murtad. Yang kelima, jika cuai ataupun menganiaya, mendera anak itu. Ini 5 sebab. Setakat ni ada nak tanya ke? Hadirin sekalian, ada yang nak tanya ke? Kita baru masuk syarat-syarat syarat-syarat hak jagaan. Dalam peruntuk undang-undang ni ada banyak lagi sebenarnya. Ada banyak lagi berapa lama tempoh hak jagaan. Kemudian hak jagaan anak yang tidak sah taraf tadi adalah semata-mata kepada ibu atau saudara mara atau saudara mara sebelah ibu. Anak yang tak sah taraf tadi, anak yang tak boleh dibinkan kepada bapa biologi dia, anak luar nikah, ataupun anak hasil daripada perzinaan, hukum syarak memberi hak kepada ibu saja, ataupun saudara mara sebelah ibu. Bapa tak boleh, tak dapat hak jagaan. Okey, hampir pukul 9 dah. Kalau ada soalan saya buka lah. Kalau tak ada, saya ingat dalam kuliah akan datang saya akan terus pergi kepada kes lah kot, samping saya sentuh sikit lagi undang-undang yang ada dalam enactment undang keluarga ni berkaitan dengan hak jagaan ini, termasuklah bagaimana mahkamah melihat kebajikan anak itu menjadi keutamaan. Walaupun tadi ada syarat untuk dapat hak jagaan, bagaimana syarat itu hilang. Perkara utama dalam undang-undang Seksyen 87 ini iaitu bagaimana mahkamah mengambil kira kebajikan anak. Kebajikan anak itu menjadi pertimbangan utama mahkamah. InsyaAllah dalam kuliah akan datang saya akan datangkan kes-kes bagaimana mahkamah buat keputusan tentang hak jagaan ini. Ya, kalau ada soalan sila. Silakan jawab kalau ada soalan. Datuk, kalau kata yang apa tu yang dia buat penafian yang bukan anak dia tu, kalau dah mahkamah jatuh hukum memang sah bukan anak dia. Apa tu dia nak bubuhkan siapa? Binti siapa tu? Oh, saya lupa nak jelaskan tadi. Okey. Lepas tu okey. Katalah Datuk anak buah binti siapa tu, lepas tu kata masa dia lahir surat beranak tu dah buat. Maknanya kena buat batal, kena buat balik mula tu tak? Dia begini. Dia kata sekarang ni permohonan kes yang nombor 1 dulu, mensabitkan nasab anak. Ada satu kes yang saya kongsikan sebelum ni, saya ada minggu lepas ke ataupun dalam kuliah yang lain. Dia anak dia lahir 9 bulan lepas bercerai. 9 bulan lepas bercerai. Dan masa bercerai itu dalam keputusan mahkamah suci dan tidak mengandung. Dalam keputusan mahkamah, dalam perintah mahkamah tu. Suci dan tidak mengandung. Tetapi 9 bulan lepas bercerai dia rupanya lepas tu dia mengandung dan 9 bulan lepas bercerai itu lahir anak. Jadi bila bawa perintah mahkamah tadi ni,
pendaftaran jabatan pendaftaran tengok dalam perintah mahkamah masa bercerai itu suci tidak mengandung. Ya. Kemudian bila nak daftar anak ni, jabatan pendaftaran tengok perkara tu, dia tak bagi bin kepada bapa dia. Bin Abdullah. Anak ni. Bin kepada Abdullah. Yang si ibu ni tadi pula tak beritahu kepada bekas suami dia. Ya, bila bercerai masing-masing meruyuk ke mana lah kan. Tak jumpa dah. Masing-masing dah bawa diri. Ni yang saya kata berapa tahun lepas tu, 12 tahun ke tak silap 12 tahun selepas itu bapa dia ni tahu yang bekas isteri dia ni melahirkan anak dia. Dan orang dah bercakap itu adalah anak dia. Ya. Bila dia dapat tahu tu, dia filekan kes ke mahkamah. Filekan kes mahkamah untuk pensambitan nasab tadi ni, mengesahkan itu adalah anak dia. Ya. Dan bila bicara, mahkamah dapati sah itu adalah anak dia. Sebab lepas cerai itu perempuan tadi tak kahwin lain. Satu. Ya, tak kahwin lain. Dan anak itu pula lahir dalam tempoh kurang daripada 4 tahun. Ya. Selepas bercerai 9 bulan ya, 9 bulan. Memang kurang daripada 4 tahun lah. Dan dia tak ada hubungan dengan mana-mana lelaki lain. Bila cukup syarat ni, dalam peruntukan undang-undang kita ni, mahkamah boleh mengesahkan. Itu adalah kalau nak kuat lagi, korinahnya buat ujian DNA lah macam tadi untuk mengesahkan nasab tadi. Dalam kes tu tak silap saya memang buat ujian DNA dan 99% hasilnya adalah maknanya ketepatan dia 99%. Mana tu bukti yang kuat lah nak mensabitkan itu adalah anak dia. Jadi bila bercara tu kemudiannya mahkamah buat keputusan baru. Itu adalah anak sah taraf kepada si fulan ni. Jadi perintah ini akan dibawa ke Jabatan Pendaftaran Negara. Jadi bila bawa Jabatan Pendaftaran Negara, tengok perintah mahkamah tadi ubah balik daripada binti Abdullah tadi ni kepada binti lelaki tadi. Itu begitu. Sebaliknya pula, ni sebaliknya pula. Kes 2, yang kedua nak menafikan nasab tadi kan. Sekarang ni anak ni bin kepada lelaki ni. Kan? Ada satu kes tadi ni yang saya sebut tadi, dia ragu-ragu itu adalah anak dia kan. Jadi bila lelaki ni kemudiannya bila dia dapat tahu kemudiannya bahawa isteri dia ni ada affair dengan lelaki lain, terlanjur dengan lelaki lain, dia filekan kes nak menafikan nasab anak. Cumanya dalam kes yang saya sebut tadi ni, dia gagal lah nak menafikan anak ni sebab cara dia silap. Dia tidak memfilekan kes li'an untuk menafikan anaknya. Sebaliknya dia filekan kes atas tajuk pensabitan nasab anak. Memang tak dapat. Cara salah dari segi undang-undang, prosedur undang-undang dan hukum syaraknya salah. Ya. Jika dia filekan kes, maknanya betul sekarang ni. Kita bagi contoh lah andaian. Ya, dia filekan kes li'an nak menafikan anak. Asalnya dalam sijil beranak, anak tu bin dia. Tetapi katalah dia bicara, kemudian dia bersumpah li'an, menafikan anak tu anak dia, dan mahkamah sabitkan bahawa anak ini adalah bukan anak yang sah taraf kepada dia. Maka perintah mahkamah yang mengatakan anak tu bukan anak dia pun akan dibawa ke Jabatan Pendaftaran. Jadi kena potonglah daripada bin kepada dia, maka kena buat sijil lahir yang baru bin ataupun binti Abdullah. Itu keadaan dua. Saya harap saya dah menjawab dah kot soalan tu. Ada soalan lain ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Puan Naimunah, sila. Dari pengamatan saya dan
Ya, dari apa yang berlaku ya di kalangan kita orang Melayu. Yang sedia ada telah pun beragama Islam. Ya. Kebanyakannya yang berlaku di kalangan bangsa kita ya. Jadinya saya rasa saya perlu buat satu. Berlaku apa tadi Puan? Tak berapa jelas. Tak berapa jelas Ya, Puan. saya perlu buat sesuatu. Ya, nanti adakah wajar sebab saya akan menghadiri satu mesyuarat ya dengan wakil rakyat yang baru. Adakah wajar kalau saya bawa perkara ini? Apa pendapat Datuk? Nak bawa perkara apa ya Puan? Saya nak bawakan sebab kebanyakan lelaki Melayu ini seolah-olahnya sudah hilang panduan ya. Tak tahu macam mana jadi begitu, lupa matika atau terlalu ya apa? Saya tak tahu kata dalam bahasa Melayu. Terlalu hitam ya hatinya, sanggup bersumpah laknat tanpa menimbang apa akan terjadi. Jadi kalau saya menghadiri mesyuarat, sebab saya telah diberitahu sila hadir, kau cubalah kalau kau punya idea yang sesuatu. Agaknya Datuk boleh memberi saya sedikit idea untuk saya memulakan hujah saya. Terima kasih. Ya, okey. Terima kasih Puan Maminah ya. Kalau nak dibincang dalam mesyuarat, saya rasa tak ada masalah. Cuma kalau kata nak menyatakan bahawa itu salah lelaki sahaja, itu tak tepat lah. Ya, tak tepat. Hari ini. Ya. Sebabnya saya tidak tahu bagaimana ya kalau nak dikirakan pelajaran agama Islam ni adalah terusan ya sampai tanggal 5. Tetapi apa ya, penerapannya begitu hambar ya, seolah ya berlalu tidak ada kesan langsung. Jadi itulah sebabnya saya fikir-fikir tadi, agaknya bagaimana saya nak mula. Saya pun sekarang sudah stuck. Saya rasa saya tidak menyalahkan perempuan atau lelaki. Ya. Okey. Jadi kalau pada pandangan saya lah, dia sebenarnya balik kepada pendidikan lah. Ya, pendidikan hari ini yang melibatkan ibu bapa lah. Ya. Kajian yang dibuat di sekolah-sekolah ya, di sekolah-sekolah di menengah di seluruh Malaysia lah. Ya, kajian yang pernah dibuat yang saya dimaklumkan. Anak-anak kita yang solat penuh 5 waktu ni ya, sekolah menengah ni, lebih kurang 5% sahaja. Tak silap saya lah kajian yang pernah dibuat ya. Itu baru dari segi solat ya, sembahyang yang cukup 5 waktu sehari semalam ni. Ya, 5% saja. Ya, jadi pada saya dibalik kepada pendidikan lah ya, dan sekalian. Pendidikan hari ni sebab yang pertama saya ingat hari ni kalau kita lihat perceraian yang berlaku di Mahkamah Syariah pada hari ini, 70% puncanya adalah ekonomi. Ekonomi punca dia. Kegagalan dan juga kecuaian berkaitan dengan nafkah. Ya? Nafkah. Jadi hari ini mungkin disebabkan sebab tuntutan ekonomi ni begitu tinggi ya. Cabaran mencari nafkah ni. Dan kesibukan mungkin tak tahulah mungkin kesibukan ibu bapa ni mencari nafkah menyebabkan anak-anak ni terabai ya. Anak-anak ni terabai dan juga anak-anak ni kurang diberi perhatian. Sebab ya kebanyakan kita hari ni lebih kepada materialistik lah ya, materialistik. Kita kadang-kadang kurang lah. Kita bila jumpa anak kita, kita tanya apa yang kita tanya, dah makan ke belum? Bukan kita tanya dah solat ke belum. Itu contoh sajalah. Ya, contoh. Ya. Tak kira lah anak kita di sekolah ke, di asrama ke, ataupun bila kita balik kerja, anak kita ya dah ada di rumah ataupun lambat balik ke dan sebagainya. Soalan yang biasa kita tanya itulah, dah makan ke belum? Tetapi kita tak tanya anak kita dah solat ke belum. Ya.
Itu antara contoh lah. Jadi ini pandangan peribadi saya lah. Kalau nak ditimbulkan dalam mana-mana mesyuarat dan perbincangan, saya ingat kena lihat balik apa ni dasar pendidikan negara. Sekarang ini ada usaha untuk apa ni, untuk masukkan hadis 40 yang baru ni kan, yang orang bukan Islam pula pergi, yang dia tak tahu pun apa benda hadis 40 tu kan. Beria-ria pula orang yang bukan Islam ni nak menghalang. Kenapa? Kita nak bagi pendidikan hadis 40 yang merupakan asas agama kita dalam hadis 40 tu oleh Imam Nawawi tu kepada anak-anak Islam kita. Ini satu pendekatan yang baiklah oleh kerajaan pada ini kalau dapat diterapkan. Hadis 40 tu untuk ni. Yang lain-lain tu saya kira kena dibincang semula, terutama latihan amali lah. Latihan amali tu anak-anak ni kita bersolat fardu ain di sekolah untuk diamalkan balik semula, mewajibkan ibu bapa ni sepatutnya kena join sekali, ibu bapa ni, bukan anak, ibu bapa ni hantar anak pergi untuk belajar fardu ain, belajar Quran di surau, di masjid. Tapi ibu bapa tak masuk dalam masjid. Sekolah agama Johor wajib betul. Jadi itulah sikit pandangan saya, wallahu alam. Pukul berapa ya? Terima kasih ya Datuk. Saya hanya mahukan sedikit clue lah untuk saya perkembangkan hujah saya nanti. Terima kasih. Ya, sama. Saya harap membantulah. Assalamualaikum. Ya, memang membantu. Banyak membantu. Saya boleh pecahkan gitu. Terima kasih banyak. Sama. Jadi apa ni, saya ingat saya berhenti di sini dululah kot ya. Kalau ada soalan-soalan lain tu saya ingat boleh kita dalam petang lah ya. Datuk nak baca al-Mulk tak? Boleh insya-Allah. Jom kita baca al-Mulk, lepas tu kita tutup kuliah. Boleh insya-Allah. So insya-Allah kita sama-sama baca surah Al-Mulk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita pada malam ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur pada Allah, kuliah maghrib kita berjalan lancar mengenai malam ni Datuk membicarakan tentang nasab yang terbahagi kepada dua, iaitu penyerahan nasab anak, penafian nasab anak. Seperti yang telah diterangkan dan dijelaskan Datuk tadi. Moga Allah memberi kita kefahaman di dalam ilmu yang disampaikan dan memberi manfaat kepada kita semua. Moga kuliah kita ini membantu kita untuk menambahkan ilmu di dalam menempuh liku-liku hidup berkeluarga di Malaysia. Dengan itu saya ucapkan ribuan terima kasih pada Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Terima kasih kepada semua jemaah. Saya mohon maaf andai ada sebarang kekurangan dalam majlis kita ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Saya mohon izin Datuk untuk saya buat sedikit hebahan untuk kuliah pagi besok Datuk. Silakan. Okay, pada pukul 6.45 pagi kita ada kuliah subuh bersama Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh dengan bacaan surah Yasin, doa dan pembacaan kitab Hikam Jawi pada esok. Pada pukul 8.15 pagi kita ada kuliah duha bersama Al-Fadhil Ustaz Rusdi bin Ramli Al-Jahari tentang kitab pengajian biografi Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu saya ucapkan ribuan terima kasih dan bagi penutup majlis mohon Ustaz Datuk bacakan doa penutup tasbih kafarah dan soal as dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
Wassalamualaikum. Alhamdulillah. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surat Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon semua terima kasih. InsyaAllah kita jumpa minggu depan.